dengan penuh keinsapan dan rendah diri. Saya subuh tadi hantar WhatsApp kepada Presiden. Saya mohon izin, saya kata saya nak buat pengumuman hari ini. Saya juga hantar WhatsApp kepada Bonda Reformasi kita, Dr. Wan Azizah. Saya juga WhatsApp kepada Puteri Reformasi Nurul Izzah, pimpinan-pimpinan senior yang awal-awal mengasas parti. Saya maklumkan bahawa saya akan membuat satu pengumuman dengan penuh keinsapan dan rendah diri. Saya, Saifuddin Nasution, mengumumkan pada hari ini bahawa saya menawarkan diri untuk bertanding jawatan timbalan Presiden Keadilan pada pemilihan kali ini. Saya memohon dan merayu seluruh anggota parti menimbangkan alasan-alasan berikut. Saya telah umumkan, kemudian saya mohon dipertimbangkan alasan-alasan berikut. Pertama, saya membawa pengalaman dan ketaatan kepada pimpinan dan perjuangan parti selama hampir 23 tahun. 23 tahun. Kedua, saya bertekad meneruskan usaha sehabis daya. Saya tak kata sebaik mungkin. Saya kata saya bertekad meneruskan usaha sehabis daya membantu institusi Presiden yang kini disandang Datuk Seri Anwar seperti sebelumnya membantu Dr. Wan Azizah untuk mengukuh dan mempersiap parti menghadapi pilihan umum bersama rakan-rakan pimpinan seluruhnya. Ketiga, saya mohon rakan-rakan dan anggota parti mengambil perhatian sikap dan pendirian saya yang betul-betul datang pada domir saya, jiwa saya. Bahawa saya mengalu-ngalukan pengumuman awal sahabat saya Rafizi Ramli yang ikut menawar diri. Sejujurnya, Rafizi merupakan aset parti. Seorang yang kreatif, intelektual, tinggi daya juang dan dihormati rakan dan lawan. Justru, persaingan ini adalah tawaran dua rakan yang ingin terus menyumbang kepada keutuhan parti melalui proses demokrasi yang diizinkan di dalam perlembagaan parti. Ini sikap saya. Ini pendirian saya. Saya komited membawa pendekatan kerja berpasukan dan akan memposisikan diri saya sebagai salah seorang team player yang menghargai sumbangan setiap orang di dalam parti. Ini sikap saya. Saya akan membuat pendekatan kerja sepasukan. Saya masa sekolah minat sukan. Hoki, rugby, bola sepak. Bola sepak saya main posisi back kanan, full back. Yang kadang-kadang orang cuma ingat striker yang sumbat gol. Orang lupa peranan penjaga gol yang menyekat, menghalang bola daripada masuk gol pasukan kita. Striker tak boleh skor gol kalau tak ada hantaran midfielder. Midfielder kena tunggu tengah padang sebab itu dia midfielder. Dia perlu dapat hantaran daripada full back, center back, right back, left back. Kerjasama sepasukan ini, hatta kalau sayap jaring gol, striker jaring gol, jangan dilihat, jangan dijulang dia seorang. Hargailah kerjasama seluruh pasukan yang bergerak. Itulah mesej yang saya nak bawa. Oleh kerana saya minat sukan, saya cuma pandai buat analogi sukan itu. Saudara yang saya hormati sekalian, bersama kepimpinan lain, saya ikut membantu mempersiapkan parti khususnya pada pilihan raya 2008, 2013 dan 2018 terkait semua urusan rundingan kerusi, pembikinan manifesto, perancangan strategi pilihan raya, pengukuhan jentera dan berkempen seluruh negara. Saya ikut membantu parti ini ketika kerja pilihan raya 2008, 2013, 2018. Dari rundingan kerusi sampai kempen. Dari buat manifesto sampai kepada perbincangan strategik parti bersama semua pimpinan. Angkatan muda, wanita, pimpinan cabang, pimpinan negeri, pimpinan pusat. Masih segar dalam ingatan saya, kerana sumbangan semua inilah, maka parti memberikan kejayaan besar
diterima oleh rakyat pada pilihan raya tersebut. Pada ketika landscape politik negara sudah banyak berubah, yang menyaksikan pilihan raya ini tidak ada lagi dominasi tunggal satu parti politik yang mampu menang pilihan raya. Itu dulu. Masuk pilihan raya saja, UMNO BN. 2/3 majoriti menang. 2/3. Itu dulu. Sejak tahun 2008, 2013, 2018 dan sekarang, tak ada lagi pemerhati politik yang kata pilihan raya di Malaysia bermaksud satu parti akan menang dan membentuk kerajaan. Tak ada lagi. Dalam arti kata lain, sebelum dan selepas pilihan raya, parti memerlukan di kalangan pimpinan yang ada kemahiran dalam bentuk diplomasi politik. Boleh menguruskan kerja politik dalaman supaya parti kuat, boleh juga melakukan diplomasi dengan parti-parti rakan dalam Pakatan Harapan dan boleh juga untuk melakukan diplomasi politik dengan semua parti politik lain selama mereka menerima prinsip dan dasar perjuangan reformasi kita. Ini asas kerjasama kita. Untuk itu, berdasar pengalaman yang saya kutip, yang saya pelajari sepanjang pembabitan dalam Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan, saya nyatakan hasrat saya untuk memanfaatkan sedikit kemahiran yang saya ada untuk membantu parti dalam perkara berkait diplomasi politik dalam memelihara hubungan dengan parti-parti sahabat di dalam Pakatan Harapan dan parti-parti lain seluruhnya. Bila saya masuk menawarkan diri, saya tawarkan sedikit kemahiran dalam proses diplomasi politik kerana saya terlibat ketika Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan sekarang. Saya berpendapat saya boleh memberi sedikit nilai tambah. Dan barangkali dalam suasana politik sekarang, itu boleh menjadi the winning factor atau faktor kemenangan. Ini tekad dan harapan saya. Yang paling penting, saya berjanji akan menghormati keputusan anggota parti yang membawa maksud jika terpilih, saya akan tunai amanah. Jika tidak terpilih, saya berjanji akan terus kekal berkhidmat untuk parti keadilan. Dalam apa juga peranan. Yang ini, tekad saya yang tidak akan ada sebarang pertikaian sama sekali. Saudara yang saya hormati sekalian, di akhir ucapan saya ini, saya seorang student komunikasi. Saya dengan Amir satu universiti. PD junior saya jauh. Saudara, pelajar komunikasi ini kalau dia dah sebut berucap-berucap, bila dia kata akhirnya, pastikan dia berhenti. Jangan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya berpendapat bahawa perhimpunan kita ini mendapat sambutan yang luar biasa, terutama penyokong di negeri Kelantan. Dan bercakap tentang Kelantan ini, saudara. Budayanya luar biasa. Orangnya comel-comel. Akhirnya, saudara. Jadi 3-4 kali akhir orang dah tak percaya. Itu menjejaskan kredibiliti pengucap. Saudara-saudari, akhirnya, seperti semua kita sedia maklum, keadaan negara saat ini menyaksikan keresahan dan kekecewaan rakyat terhadap politik dan orang-orang politik. Setelah rakyat membuat perubahan besar pilihan raya 2018 melalui mandat yang sah peti undi, episod khianat merubah segala-galanya. Kestabilan politik rapuh. Rakyat semakin terbeban. Hilang punca pendapatan. Hilang kerja. Kos sara hidup terus meningkat. Pengangguran anak muda kekal tahap membimbangkan. Angka kemiskinan terus mencanak. Jurang kaya miskin melebar. Pada sisi lain, prestasi kerajaan tidak pernah meyakinkan. Insiden rasuah, ketirisan, pemborosan dan salah guna kuasa dilapor saban hari. Pemulihan ekonomi pula sangat perlahan. Dalam suasana ini,
keadilan mesti tampil menterjemahkan pelan tindakan pada kadar segera dan pragmatik dengan tekad mengubati dan menyelesaikan masalah ini. Kita tunjukkan kita peka dan ikut sama merasai derita rakyat. Kita tidak bermula dengan kosong. Dalam teks ucapan yang akan diedarkan, saya katakan bahawa plan tindakan kita tidak mula dengan kosong. Dalam beberapa siri temu rapat yang melibatkan semua pimpinan parti, AMK, Wanita dan MPP, kita malah telah menghasilkan beberapa dokumen plan tindakan yang penting. Yang terakhir, yang telah kita muktamadkan di Johor. Dokumen 3 tawaran tentang membina semula ekonomi rakyat, menjamin kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pentadbiran bersih, cekap dan bermaruah. Dokumen yang kita olah dalam kerangka masalah dan penyelesaiannya. Inilah yang kita jadikan sebagai panduan untuk kita terjun ke gelanggang pilihan raya. Dan saya ingin berkongsi pengajaran dari sirah Nabi SAW yang memuat kisah ujian, kepayahan dan kekalahan dalam perjuangan, namun berakhir dengan kemenangan apabila semua prasyarat kemenangan itu dipenuhi. Saya menyimpan keyakinan, keadilan dan Pakatan Harapan kekal berpeluang menjadi blok terbesar, malah mampu kembali memenang dan memerintah. Kiranya kita bersungguh-sungguh mengukuhkan parti, memelihara hubungan sesama parti sahabat dan terus mengangkat agenda rakyat. Demikian ucapan khas saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi.